Selamat petang dan salam sejahtera. Saya Daniel Anthony dan anda sedang menonton Sekilas Fakta untuk hari ini 23 Jun 2021. Majoriti daripada 42 anggota Parlimen Barisan Nasional telah hilang kepercayaan terhadap Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi. Pendedahan itu dibuat oleh Ahli Parlimen Padang Rengas, Nazri Aziz kepada Malaysia Kini pada hari ini. Terdahulu, Sinar Harian melaporkan Nazri mengakui telah mengumpul akuan bersumpah daripada 25 ahli Parlimen BN. Menurutnya, SD itu merupakan akuan mandat kepada Menteri Luar Hishamuddin Hussein jika dipanggil menghadap Yang di-Pertuan Agong. Nazri bagaimanapun enggan mendedahkan berapa ramai anggota kabinet yang menandatangani SD tersebut. Bekas Setiausaha Agung BN itu menjelaskan punca mereka menandatangani SD itu kerana kecewa Zahid telah memberi sokongan kepada Ketua Pembangkang Anwar Ibrahim tahun lalu. Walaupun Nazri sebelum ini juga pernah menyatakan sokongan kepada Anwar, beliau berkata dengan kembalinya UMNO dalam kerajaan, sokongan kepada Anwar tidak lagi diperlukan. Sementara itu, UMNO bersetuju untuk tidak menyokong usul undi tidak percaya jika Parlimen bersidang semula, kata Naib Presidennya Ismail Sabri Yaakob. Katanya ia selaras dengan titah Yang di-Pertuan Agong berhubung keperluan mengadakan persidangan Parlimen secepat mungkin. Dalam satu kenyataan, Ismail berkata, keputusan itu dibuat secara sepakat oleh ahli-ahli Parlimen UMNO dan juga Barisan Nasional. Terdahulu, Pengarah Pilihan Raya UMNO Tajuddin Abdul Rahman turut memberi jaminan bahawa UMNO dan pembangkang tidak akan mengemukakan usul undi tidak percaya kepada Perdana Menteri Muhyiddin Yassin. Timbalan Speaker Dewan Rakyat Azalina Osman Said sebelum ini mencadangkan tiada usul undi tidak percaya dibawa ke Parlimen sehingga pandemik berjaya dikawal. Pada masa sama, Ismail berkata ahli-ahli Parlimen UMNO akan menyokong pelan pemulihan negara kerajaan sebagai usaha memperkasakan langkah-langkah kawalan penularan wabak COVID-19. Berita seterusnya, Kesatuan Eropah menafikan tuduhan Menteri Khairy Jamaluddin bahawa blok itu membolot vaksin COVID-19. Duta EU ke Malaysia Michalis Rokas berkata dakwaan tersebut tidak berasas sama sekali dan sebaliknya EU amat prihatin mengenai perkara itu. Dalam sidang media selepas pelancaran program sokongan respons COVID-19 ASEAN EU semalam, Rokas berkata semua permintaan Malaysia berhubung agihan vaksin sudah pun diluluskan oleh Sekretariat EU. Rokas dilaporkan berkata EU telah meluluskan ekspor kira-kira 5 juta dos vaksin COVID-19 bagi membantu Malaysia mempercepatkan program vaksinasi. Menurutnya, sehingga 15 Jun, sejumlah 4.8 juta dos Pfizer-BioNTech dan 560,000 dos AstraZeneca telah dihantar ke Malaysia dan diperolehi menerusi skim COVAX. Rokas berkata demikian sehari selepas Khairy mengeluarkan kenyataan membidas ketidakadilan bekalan vaksin dan tindakan negara-negara yang membolot bekalan vaksin COVID-19. Dalam pada itu, Khairy memilih untuk menyuarakan rasa tidak puas hati kerajaan berhubung isu bekalan vaksin di acara Bank Dunia. Menteri itu turut menyifatkan tindakan negara-negara kaya membolot bekalan vaksin sebagai amalan yang tidak bermoral. We are appreciative of the donations that we will be receiving from advanced countries in the coming weeks. But then this does not do away with what has taken place over the last few months, and that is the cornering of the vaccine market. We set up COVAX in global solidarity as a mechanism to ensure vaccine equity, and that has been an abysmal failure. And I think the World Bank owes it to developing countries to be a strong voice for vaccine equity on the global stage, to remind the rich, advanced countries that what has taken place over the last few months has fallen short of respectable and responsible global leadership. Khairy berkata demikian ketika menyampaikan ucapan pada Majlis Pelancaran Laporan Ekonomi Bank Dunia di Malaysia pagi ini. Menteri Penyelaras Program Imunisasi Kebangsaan itu sebelum ini berulang kali menyuarakan isu ketidakadilan bekalan vaksin yang didakwa menjadi punca pelaksanaan program vaksinasi negara yang perlahan. Shellfish, red meat, and beer. If you love indulging in these foods, you may end up with high uric acid level in your blood.
These foods consist high level of purine, a substance that will eventually break down into uric acid and be excreted through our urine. It is recommended that the amount of dietary purines should be kept between 600 to 1,000 milligrams per day. Having too much uric acid in your blood can cause attacks of gout. It can also cause kidney stones and blockage in the kidney. The crystallization of the excessive uric acid in your blood can be eased by reducing purine-rich food to only 100 to 150 milligrams daily, maintaining a healthy lifestyle, and consuming urinary alkalinizer like Ural. It consists of sodium bicarbonate, citric acid, and sodium citrate that increases the urinary pH and solubility of uric acid to prevent crystallization. Best of all, it's lemon-flavored and sugar-free. Ural, effective urinary alkalinizer. Neutralize your uric acid problem now. Masih mengenai perkembangan vaksin COVID-19, Lim Guan Eng pada hari ini menggesa Khairi menjelaskan status 5 juta dos vaksin yang didakwa telah dihantar Eropah ke Malaysia. Ini susulan penafian dibuat Duta EU ke Malaysia bahawa EU telah membolotkan bekalan vaksin COVID-19. Dalam satu kenyataan, Lim berkata, jika kenyataan Rokas itu benar, ia menimbulkan persoalan penting mengenai apa yang terjadi kepada 5 juta dos vaksin itu dan bagaimana ia diagihkan di Malaysia. Setakat 22 Jun, 14% daripada sekitar 23.41 juta orang dewasa di negara ini telah menerima sekurang-kurangnya 1 dos vaksin COVID-19. Putrajaya berhasrat untuk memvaksinasi 80% penduduk menjelang akhir tahun ini. Dalam pada itu, Lim berkata Putrajaya tidak harus menyalahkan pihak lain kerana program vaksinasi yang perlahan dan sebaliknya mengakui kelemahannya dalam proses pemerolehan vaksin. Sultan Johor Sultan Ibrahim Sultan Iskandar pada hari ini bertitah supaya Dewan Undangan Negeri Johor bersidang pada 12 Ogos depan. Sultan Ibrahim juga berkenan untuk berangkat merasmikan pembukaan penggal persidangan keempat Dun Johor pada tarikh tersebut. Dalam titah yang dikeluarkan di laman Facebook rasmi Baginda, Sultan Ibrahim turut menzahirkan rasa kecewa susulan masalah wabak COVID-19 yang masih belum diselesaikan. Pagi tadi, Sultan Ibrahim berkenan menerima menghadap Menteri Besar Johor Hasni Mohamad, Setiausaha Kerajaan Johor Azmi Rohani dan Penasihat Undang-Undang Johor Amir Nasruddin. 17 Jun lalu, Pakatan Harapan Johor berkata mereka sedia berbincang dengan Menteri Besar agar usaha dilakukan bagi membuka semula DUN. Sultan Ibrahim pada 25 Mei lalu bertitah agar semua anggota Parlimen dan ADUN Johor segera bersidang bagi membincangkan penularan wabak COVID-19 dan kesan kepada penduduk Johor. Berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Baiklah, sekian sahaja daripada saya, Daniel Anthony, untuk sekilas fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di media sosial di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Bila keluar, jangan lupa memakai pelitup muka dan bila boleh sida duduk di rumah. Saya Daniel Anthony, salam hormat dan jumpa lagi.